Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya di sini ingin mengupas sedikit sebanyak tentang Al-Quran dan juga alam cakrawala ini. Kami telah mengkaji beberapa mengenai fakta saintifik dalam sains dan Al-Quran mengenai cakrawala ini. Terdapat beberapa fakta yang kononnya ditemui oleh saintis barat, namun mereka silap. Ternyata sudah berkuno lamanya telah tercatat dalam kitab suci Al-Quran mengenai alam cakrawala ini. Di sini kami telah mengkaji daripada beberapa fakta sains yang juga terdapat di dalam Al-Quran, antaranya sedikit tentang isi pertama kami, iaitu fenomena siang dan malam, teori The Big Bang dan juga perbincangan bumi separa bulat. Namun apa berkaitan alam cakrawala dengan Al-Quran? Semua proses penciptaan alam semesta ini kemutlakannya berada dalam kendalian dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi bentuk yang sempurna. Hukum dan fenomenanya teratur dan tepat meliputi ruang yang maha luas sehinggalah kepada unsur-unsur terperinci dalam alam semesta ini. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta alam semesta ini dengan berjuta-juta bintang dan lengkap dengan segala sistem cakrawala seperti planet-planet, matahari dan bulan dalam galaksi yang begitu luas. Kesemuanya adalah mengikut perintah Allah pada susunan dan aturan yang ditetapkan untuk mereka dengan sempurna. Allah membentangkan beberapa fakta terhadap ciptaan alam semesta dalam 3 golongan, iaitu golongan ciptaan segala kandungan di langit, ciptaan segala kandungan di bumi dan kandungan di antara kedua-duanya. Asal usul alam semesta ini digambarkan di dalam Al-Quran adalah pada surah Al-An'am ayat ke-101 yang bermaksud dialah pencipta langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang kejadian siang dan malam. Siang dan malam berlaku kerana bumi berputar pada paksinya mengelilingi matahari. Putaran bumi tersebut menyebabkan sebahagian daripada bumi terdedah kepada cahaya matahari. Ini akan menyebabkan berlakunya siang, dan sebahagian daripada bumi yang tidak terdedah kepada cahaya matahari akan berlakunya malam. Kejadian siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Antara dalil-dalil Al-Quran yang membuktikan kejadian siang dan malam ialah surah Al-Furqan ayat yang ke-47. Firman-Nya, "Wa huwal ladzi ja'alakumul laila libasan wan-nawma subatan wa ja'alan nahara nusyura." Maksudnya, dan dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dialah yang menjadikan siang untuk bangun berusaha. Kesimpulannya, kejadian siang dan malam menjadi manfaat kepada manusia untuk mencari rezeki di siang hari dan berehat di malam hari. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Topik perbincangan kita yang seterusnya ialah berkenaan Al-Quran tidak hanya membahaskan perkara akhlak dan ibadah individual hambanya semata-mata. Lebih dari itu, ilmu sains juga termaktub di dalam Al-Quran. Salah satu sains yang diabadikan dalam Al-Quran adalah berkenaan alam semesta yang terus mengembang luas tak berhujung, ataupun kita kenalinya sebagai teori Big Bang. Menurut Dr. Zakir Naik, alam ini berkait dengan teori pengembangan atau Big Bang yang dibuktikan melalui pemerhatian dan kajian yang dilakukan oleh para ahli astronomi dan astrofizik. Teori ini pada asalnya diasaskan daripada formula General Theory of Relativity yang diutarakan oleh Albert Einstein pada tahun 1915. Kemudian pada tahun 1922, seorang pakar fizik dari Rusia yang bernama Alexander Friedman telah mengembang dan memperkukuhkan lagi teori ini. Seterusnya pada tahun 1929, Edwin Hubble telah menemui bukti-bukti yang kukuh yang mana menyokong teori Big Bang dengan menggunakan alat yang canggih. Jadi, daripada semua fakta ini, akhirnya teori Big Bang ini mendapatkan persetujuan dunia ilmiah yang mengatakan bahawa teori Big Bang ini merupakan satu-satunya teori yang dapat menjelaskan asal-usul alam semesta. Walau bagaimanapun, jauh sebelum teori Big Bang ini wujud, Al-Quran sudah pun menyebut tentang awal penciptaan alam semesta. Sedangkan pada ketika itu masih belum wujud teleskop dan ilmu astronomi juga masih belum berkembang. Dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 30, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi keduanya pada awalnya sesuatu yang padu, dan kemudiannya kami
fataknahuma, pisahkan antara keduanya, dan daripada air kami jadikan segala sesuatu. Justeru, dapat disimpulkan di sini bahawa Al-Quran mempunyai mukjizatnya yang tersendiri. Manakala teori Big Bang ini pula sedikit sebanyak memperjelaskan lagi ayat-ayat berhubung penciptaan alam dalam kerangka kajian saintifik. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai sahabat-sahabat kita bertanya mengenai dakwaan yang menyatakan bahawa bumi ini adalah bukannya sfera tetapi sebaliknya, iaitu rata. Okey. Di dalam komuniti Kristen yang mencedahkan teori bumi ini rata ialah Lactantius. Lactantius ni adalah seorang ahli retorik profesional yang menganut ajaran Kristen. Beliau menolak falsafah Greek yang mempromosi bahawa bumi ni bulat. Dakwaan beliau ni ditolak oleh banyak gereja pada zamannya, sehinggalah idea beliau ni dibangkitkan semula, bahkan diterima semasa zaman Renaissance. Okey, antara dalil-dalil Quran yang menyatakan bahawa bumi ni adalah bulat, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqas samawati wal ard yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Sadaqallahul azim. Dalil ni dah cukup nak menyatakan bahawa bumi ni adalah bulat, yang mana Allah nyatakan siang dan malam ni bergerak, berpusing antara satu sama lain pada masa yang sama, sebahagian siang dan sebahagian lagi malam. Fenomena ini mustahil berlaku sekiranya bumi ini adalah rata. Okey, selain itu, kemajuan sains dan teknologi juga dah cukup nak menyatakan bahawa bumi ini adalah berbentuk sfera. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum. Okay, baiklah. Kesimpulan daripada apa yang telah dikongsikan oleh rakan-rakan saya tadi adalah apa yang telah dibuktikan oleh para saintis moden pada hari ini tentang penciptaan alam dan cakrawala ini telah pun dibuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak 1200 tahun dahulu melalui ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, di mana pada waktu tersebut tiada pun alat-alatan sains yang canggih yang wujud seperti pada hari ini untuk mengkaji alam semesta ini. Oleh itu, benarlah bahawa Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai hamba-Nya perlulah sentiasa mempelajari dan menghayati setiap kejadian yang Allah SWT buat ini, supaya iman kita ni dan kecintaan kita kepada Allah SWT ni kian bertambah. Okay, itu sahaja dari saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.